Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah semasa dia, yakni Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ialah 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul, yang lurus. Dan janganlah kamu menganiayai diri kamu di dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita merakamkan setinggi-tinggi syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul, kita berada di dalam majlis kita ini, sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Kita hadir untuk mendengar sedikit sebanyak tazkirah dan peringatan bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita hadir di dalam majlis ilmu seperti ini. Setidak-tidaknya kita mempunyai pengisian-pengisian. Kita menadah telinga kita untuk mendengar maklumat-maklumat baru tentang Islam, agama yang kita anuti ini. Di samping kita menambahkan kefahaman kita, insya-Allah semakin kita bertambah kefahaman kita tentang Islam, semakin bertambah amal soleh kita untuk dibawa sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala, hari ini kita sedang berada di dalam bulan Zulqa'dah. Saya pada pagi ini akan memetik peristiwa yang penting yang berlaku di dalam bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini adalah merupakan bulan haram. Di dalam Islam ada 4 bulan haram yang disebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah At-Taubah. Allah Ta'ala menyatakan
inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya bulan-bulan ini adalah 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, di mana daripada 12 bulan ini 4 daripadanya adalah merupakan bulan yang haram. Haram daripada apa? Haram daripada melakukan peperangan. Ada bulan haram ini diwarisi sejak zaman jahiliyah, tetapi bila masuk dalam Islam, bila Islam datang, Islam tidak menolak penghormatan kepada bulan-bulan yang haram ini, kerana tujuan daripada diletakkan bulan yang haram ini antara lain ialah untuk memberikan keselesaan kepada jemaah haji untuk mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Maka Islam tidak menolak adat yang baik, Islam tidak menghapuskan adat yang baik, Islam cuma menolak adat-adat yang bertentangan dengan syariat. Adat yang bertentangan dengan Islam ditolak. Adat yang baik tidak ada masalah. Di antara adat, di antara amalan orang jahiliyah ialah menetapkan bahawa ada 4 bulan haram. Allah Ta'ala menyebut bahawa bulan ini 12, jangan tambah, jangan kurang. Bulan ini 12. Kerana ada di antara orang-orang Arab jahiliyah, bila dia tak kenal kepada sebulan, dia ganjak bulan jadi 13 bulan. Dan bila dia tak kenal kepada bulan tertentu, kadang-kadang dia berawal, dia jadi kocak-kacir. Dan tak kenal pada bulan puasa sebagai contoh. Zaman itu tak ada puasa lagi. Lepas pada Rajab, Sya'ban pula sebagai contoh. Tak boleh. Allah Ta'ala sebut bulan 12, jangan kesok, jangan kesok. Bulan 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Bulan manakah yang disebut sebagai bulan yang haram? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abu Bakrah, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, masa ini akan sentiasa beredar sebagaimana pada permulaannya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat langit bumi ini, Allah Ta'ala tetapkan masa 12 bulan. Sebab tu tak lari tuan-tuan sekalian, bulan 12 banjir, contoh dah ni. Bulan 12 banjir. Biasanya lagu tu. Kalau masa ni ditukar 15 bulan, dia akan jadi banjir ni bulan lain pula. Jadi tukar bulan ni bulan lain, bulan lepas bulan lain, tahun lepas bulan lain. Allah telah tetapkan bahawa bulan ni 12, kata Nabi. Dan masa ini sentiasa akan beredar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bulan Qamariyah ataupun tahun Syamsiah, kedua-duanya menggunakan bilangan bulan, yakni 12 bulan, walaupun namanya berlainan. Dan Nabi sebut daripada 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram, 3 daripadanya mutawaliyat, yakni berturutan. Apa dia bulan berturutan ini? Yang pertama ialah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga ialah Muharram. Dan bulan yang keempat yang diharamkan apa dia? Warajab, yakni bulan Rajab yang berada di antara bulan Jamadil Akhir dan Sya'ban, bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram. Haram daripada apa? Haram daripada berperang. Walaupun perang setara mana sekalipun, pada bulan ini sepatutnya tidak dibolehkan, diharamkan berperang. Sebab orang Arab jahiliyah ni terkenal dengan sikap perang. Maka kalau perang semua bulan Zulhijjah ni orang gerung nak pergi buat haji, maka dia letak Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tak boleh perang. Bila tak boleh perang, orang boleh tubik buat pergi haji, tubik jalan pergi haji, kerana sudah ada satu persetujuan bahawa jangan ada perang memerangi dalam bulan-bulan yang haram. Lani tuan-tuan sekalian, istilah bulan haram ini masih ada, tetapi ia sudah tidak dihormati oleh manusia. Manusia tidak hormatlah. Serang menyerang, perang
bunuh-membunuh berlaku di dalam bulan yang haram sebagaimana bulan-bulan yang lain, tak ada beza. Ini satu benda yang salah, tuan-tuan sekalian. Maka Zulkaidah ini adalah merupakan salah satu bulan yang haram. Kenapa dinamakan Zulkaidah? Zu maknanya tuan punya, zu maknanya pemunya, tuan punya. Dalam bahasa Arab disebut zu malin, tuan punya kepada harta. Al-Qaidah, asal perkataan Qaidah. Qaidah makna duduk. Zulkaidah artinya bulan yang dijadikan ataupun bulan yang mana pada bulan tersebut orang-orang Arab ni duduk di rumah. Zulkaidah duduk di rumah. Qaidah maknanya duduk. Pasal apa duduk di rumah? Kerana baru balik daripada musafir, baru balik daripada menega. Bulan Zulkaidah ni boleh duduk di rumah, kemah barang-barang, boleh duduk di rumah, kemah segala keperluan untuk mula bertolak mengerjakan haji. Mereka keluar daripada rumah masing-masing biasanya hujung bulan Zulkaidah untuk sampai di Mekah pada bulan Zulhijjah. Nampak dah kan? Kita lah ni pada dah haji, alhamdulillah. Beberapa kapal terbang hak KT1, KT2 kita haji. Hak gigi dah lah, hak haji. Dan bulan Zulkaidah inilah bulan orang bertolak haji. Kita kalau orang nak haji ni, kita pergi ziarah dia, kita minta dia doa kita kata. Sebab di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala ialah doa orang yang musafir. Salasun, kata Nabi, 3 jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Yang pertama da'watul mazlum, yang kedua da'watul musafir, yang ketiga da'wat abi ala waladih. Nabi sebut ada 3 jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama doa orang dizalimi, yang kedua ialah doa orang musafir, yang ketiga doa seorang ayah ke atas anaknya. Ayah doa gapo pada anak, ayah doa tak balik pada anaknya ke atas anak, Allah Ta'ala tidak tolak doa seorang ayah. Tuan-tuan sekalian, ini di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang nak pergi haji, kita pesan ke dia tolong doa kita kata. Nah, doa kawan kata, nak pergi haji tu tolong doa kata kita. Sebutlah hajat kepada dia. Ni nak pergi haji, doa kepada dia, pesan kepada dia, suruh beli buat balik cicik kokak. Nah, orang nak pergi haji, kita pesan ke dia buat balik cicik kokak. Pasal percaya bahawa kokak hak beli Mekah ni, kalau pakai ular tak ketik, ular tak ketik cicik tu, ular ketik tu percaya. Allah ni kurang dah sikit. Dulu tu kan Allah Akbar, kokak dekat pakai juga tak ada masalah. Tahu pula ni cicik kokak tak aja dengar apa gitu. Dulu suruh menang lah, bukan salah tak pakai lah, tapi pakai dengan kepercayaan itu salah. Pakai nak pakai silap tak ada masalah, tapi pakai dengan kepercayaan, pakai dengan percaya bahawa cincin ni ada khasiat-khasiat tertentu yang bercampur aduk di antara kepercayaan-kepercayaan yang tak boleh. Baik, balik pada cerita kita sekarang. Baik, dalam bulan Zulkaidah ini berlaku beberapa peristiwa. Antaranya peristiwa Baitul Aqabah, Bai'ah Al-Aqabah, Bai'atul Aqabah yang berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Nabi SAW duduk di Mekah pada masa itu. Datang jemaah haji daripada Madinah, mari akad bai'ah pada Nabi, wahai Rasulullah, kami persilakan kamu untuk pergi ke Madinah. Ajak Nabi pergi ke Madinah. Mereka angkat bai'ah, angkat ikrar tak setia pada Nabi, kalau kamu pergi ke Madinah, kamu akan mendapat keselesaan yang seluas-luasnya untuk berdakwah, dan kamu akan dilantik menjadi ketua di Madinah. Nabi SAW menerima tak setia daripada 70 orang lebih kurang jemaah haji daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Mekah, yang pada masa itu Madinah namanya Yathrib. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-13 kenabian. Lepas pada jemaah haji ni balik, bulan Muharram bermulalah operasi hijrah. Sore so kelamin, 2 kelamin, so keluarga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal Nabi pergi berhijrah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sejarah peristiwa Bai'atul Aqabah yang berlaku bila? Pada bulan Zulkaidah. Yang kedua, peristiwa yang berlaku pada bulan Zulkaidah
peristiwa peperangan Bani Quraizah yang berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Kita belajar dalam bulan Syawal berlaku peristiwa perang Ahzab yang kita sebut di dalam takbir kita, wa hazamal ahzab wahdah. Peristiwa Ahzab berlaku di dalam bulan Syawal. Syawal ni banyak berlaku perang, antaranya peristiwa perang Uhud berlaku bulan Syawal, perang Ahzab berlaku bulan Syawal, perang Hunain berlaku di bulan Syawal. Antara banyak-banyak peristiwa yang berlaku di bulan Syawal adalah peristiwa perang Ahzab. Dalam perang Ahzab, Nabi ditolong oleh Allah Ta'ala dengan diterbangkan khemah-khemah orang musyrikin yang berada di sekitar kota Madinah. Mereka serang Madinah, tak boleh nak masuk kerana ada parit yang dalam, parit yang luas. Mereka dirikan khemah mereka selama berminggu-minggu. Akhirnya khemah mereka diterbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi balik semula ke Madinah, nak pecah dah baju besi Nabi nak pecah. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan Nabi, wahai Muhammad, pergi serang kabilah Bani Quraizah, iaitu satu kelompok Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya mereka berada di Madinah, mereka bersetia dengan Nabi, mereka sokong Nabi, mereka tidak khianati Nabi. Bila berlaku perang Ahzab, mereka pergi pakat dengan musuh yang berada, yang datang daripada Mekah untuk nak menghapuskan kerajaan Islam Madinah. Oh, berat buat ini. Berat buat ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik semula ke Madinah, Nabi nak pecah baju besi, Allah Ta'ala tak bagi, serang Bani Quraizah. Maka Nabi bergerak dengan sahabat menyerang Bani Quraizah, dan peristiwa ini berlaku di dalam bulan Zulqa'dah. Yahudi Bani Quraizah dihapuskan oleh Nabi. Ada yang matilah, hak dihalau keluar. Ini di antara peperangan, di antara perkara yang sangat-sangat menjadi dendam Yahudi pada umat Islam sampai ke hari ini. Peristiwa perang Bani Quraizah, akhirnya Yahudi di Madinah lumpuh, sehingga akhirnya Nabi pergi perang Khaybar dan sebagainya, banyak. Baik, antara lain peristiwa berlaku dalam bulan Zulqa'dah ialah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Hari ni insya-Allah baru nak masuk tajuk ni, perjanjian Hudaibiyah. Baru nak masuk tajuk. Saat ni mukaddimah baru. Tuan sudut bimbing dalam minit setengah kita berhenti, jangan bimbing. Lama dah kelih. Bila nak berhenti ni? Jadi tuan-tuan sekalian, antara banyak-banyak peristiwa yang berlaku pada bulan Zulqa'dah ialah peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun yang ke-6, yang ke-7, yang tahun ke-6. Peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi SAW bermimpi pada satu malam bahawa baginda berjaya masuk kota Mekah. Nabi duduk di Madinah, tiba-tiba mimpi bahawa boleh masuk Mekah. Nabi bangun pada waktu pagi, cerita kepada sahabat-sahabat bahawa aku ni mimpi boleh masuk kota Mekah. Maka sahabat ni gembira lah, nampak gayanya tahun ni boleh pergi haji kita trip ni, kan? Nampak gaya boleh pergi haji. Halangannya kerana bimbang, takut-takut diancam oleh keselamatan. Tapi dah Nabi mimpi tahun ni boleh, Nabi mimpi bahawa boleh masuk kota Madinah. Maka sahabat-sahabat faham bahawa tahun ni kita boleh pakat pergi haji belakang. Nak pergi tuan-tuan sekalian, kerana mereka didorong oleh rasa cinta nak balik semula ke tanah air mereka. Tinggal tanah air mereka lama, tinggal tak kelip, tak tahu lagu mana dah berubah suasana. Berhijrah ke Madinah, ni tahu dah tinggal, nak balik semula ke Mekah kerana tak kuat lagi, kerana Nabi tak perintahkan lagi, kerana tak sampai masa. Maka mereka terkenang-kenang kampung halaman mereka yang berada di Mekah. Kita kalau tinggal Kelantan lama-lama tu sekalian, tidak tinggal ni boleh, tak payah tinggal ni tahun ni hari, berasa sekok-sebok dah. Air kambing siapa pergi makan, ayah siapa dia lah pergi makan. Padahal bukan teringat ke ayah kambing sangat, teringat kedai kopi bujet tu je sebenarnya. Lagi rumah anak kalau bau ni hari, ayah tak boleh pergi dah, ayah kena gelik ni. Pasal kambing tak siapa ayah pergi makan padai dengan ayah, padahal malah hapah pun dia, cuma teringat kedai bujet.
Tapi tu ayat kat reti nak dia. Allah ni pecah rahsia. Tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi tinggalkan kota Mekah. Nak tahu? Nabi sebut bahawa aku mimpi boleh masuk ke dalam kota Mekah. Gembiranya mereka, sukanya mereka kerana berjaya balik ke tanah air. Mereka bergegas buat persiapan untuk mengerjakan haji. Nak mengerjakan haji, maka Nabi keluarlah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 1400 orang yang keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tobik bersama Nabi lebih kurang 1400 orang. Kenapa? Antara lain kerana nak balik semula ke tanah air. Sebahagian daripada mereka, daripada kaum Ansar yang nak mengerjakan haji di Baitullahil Haram, pergilah ramai-ramai untuk pergi haji. Awan bukan bulan itu bulan yang haram. Bulan yang haram ini mereka yakin bahawa insya-Allah tidak akan berlaku perang. Mereka tak bawa senjata bukan dengan tujuan nak perang, tapi untuk mengerjakan haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menyebut perkara ini di dalam Al-Quran. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Allah Ta'ala telah membenarkan mimpi nabinya, kamu akan masuk ke dalam Baitullahil Haram muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, di mana kamu masuk dalam keadaan aman. Sebahagian daripada kamu bercukur kepala, sebahagian daripada kamu bergunting rambut. Hak cukur-cukur, hak gunting-gunting. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, mimpi ini pasti akan menjadi satu kebenaran yang nyata. Nabi pergilah ke Mekah, jalan bersama dengan sahabat lebih ke 1400 orang. Sampai di satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Sampai di satu tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ni tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Hudaybiyah, dia terletak lebih kurang 22 km daripada kota Mekah. Hudaybiyah, satu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Dia ada masjid situ, Masjid Hudaybiyah. Disitulah berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW bila Nabi sapa di Hudaybiyah, Nabi dihalang oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik tak bagi Nabi masuk. Mereka mengirimkan seorang wakil mereka yang namanya Budayl bin Warqa al-Khuzai, yang disebut di dalam hadis namanya Budayl bin Warqa al-Khuzai, seorang daripada Bani Khuza'ah. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyatakan bahawa hasrat ataupun ketetapan yang dibuat oleh orang-orang musyrik, orang musyrik yang jaga Kaabah. Tuan-tuan, orang musyrik yang menjaga Kaabah, mereka buat ketetapan bahawa Nabi tak boleh masuk dalam kota Mekah, tak boleh masuk, tak dibenarkan masuk. Maka Nabi menyebut, inna lam najib li qitali ahadin walakinna ji'na mu'tamirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak datang untuk berperang, kami datang hanya untuk mengerjakan umrah dan mengerjakan haji. Kami mari ni nak haji dan nak umrah saja, bukan untuk berperang, tidak. Tetapi hasrat Nabi ditolak oleh orang musyrik. Orang musyrik tak bagi Nabi masuk. Tuan-tuan, orang musyrik ni bersuhu pasal dia jaga Baitullahil Haram. Tetapi jaga mereka Baitullahil Haram itu tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyuruh bahawa kita ni buat kerja yang mulia, kita bagi minum pada orang haji, kita jaga Baitullahil Haram, tetapi Allah telah menyebut dalam Al-Quran, aja'antum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Adakah kamu menjadikan bahawa perbuatan bagi minum orang haji dan menjaga Baitullahil Haram itu sama seperti beriman kepada Allah dan hari kiamat? Jaga Baitullahil Haram itu comel dah, minum pada orang haji itu comel dah, tapi tidak sama dengan orang beriman kepada Allah. Orang beriman itu jauh lebih mulia. Lah ni hak duk jaganya ialah kerajaan Saudi. Tak apalah hak jaga tu comel, hak jaga tu, tetapi bagi kita jaga tu so comel. Tapi sokongan Saudi kepada pemberontak yang merampas kuasa di Mesir ialah satu tindakan yang amat-amat kita kesal. Nah,
Dia sokong. Di antara kerajaan raja pertama yang hantar surat tahniah pada tentera As-Sisi ialah Raja Saudi. Raja Saudi hantar surat tahniah. Kerajaan Mesir jatuh 2 Julai 2013. 3 Julai 2013 kerajaan Saudi hantar surat tahniah. Hantar surat tahniah. Allahu Akbar. Ini di antara perkara yang sangat-sangat kita kesal. Sebab apa? Kerana Saudi bimbang kejayaan revolusi di Mesir akan menyebabkan jatuhnya kerajaan beraja mereka di Saudi. Ni satu-satunya kerajaan yang dinamakan dengan pemerintah mereka. Saudi ni gapo? Saudi ni Bani Saud. Pemerintah lah ni daripada Bani Saud. Dia namakan kerajaan ni kerajaan Saudi. Kita Malaysia tak ada. Malaysia An-Najibi tak ada. Kira-kiranya banyak dah benda tak setuju, tapi negara yang menamakan negara dengan nama pemerintah tak ada di dunia melainkan Saudi. Sebab apa? Sebab ta'assubnya nak letakkan dia punya doktrinasi, dia punya pesanjungan kepada raja Saudi. Tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku di Saudi. Sebab tu tuan sekalian, ulama-ulama Saudi ramai yang sudah bangkit dalam keadaan diam. Mereka bangkit marah kepada apa yang berlaku di Saudi, sokongan mereka kepada tentera As-Sisi yang merampas kuasa di Mesir. Apa kuasa Mesir? Padahal tuan-tuan sekalian, kerajaan Saudi, kerajaan Mesir ini didirikan di atas prinsip demokrasi, atas dasar pilihan raya. Menanglah Mursi, dia menang dalam pilihan raya. Nah, bila dia menang pilihan raya, dia jadi presiden. Kalaupun tak kena pada Mursi, jatuhkan melalui pilihan raya. Tiba-tiba dijatuhkan melalui rampasan kuasa tentera. Tetapi rakyat bangkit, turun ke jalan raya. Allahu'alam apa yang berlaku, kita serah kepada Allah Ta'ala. Setiap kali Jumaat, minggu lepas, 2 minggu lepas, mereka anjurkan Jumatul Syuhada. Ratusan ribu, jutaan turun ke jalan raya untuk nak bantah. Minggu lepas pun mereka turun, minggu ini mereka turun, gelombang Jumaat ini, dan mereka buat mogok beramai-ramai. Tidak akan bayar BAP, tak akan bayar BAI. Tak akan bekerjasama dengan kerajaan yang didirikan di atas prinsip yang haram. Tuan-tuan, naik kerajaan tentera, apa yang mereka buat? Di antara tindakan pertama mereka ialah mereka menutup pintu terowong di antara Gaza dan Mesir. Padahal apa kaitan dia di antara kerajaan Mesir yang kerajaan Mesir yang diperintah oleh Mursi? Bila jatuh ni, dia tutup pintu Gaza. Kaitan apa dia? Tak lain tak bukan bahawa rampasan kuasa di Mesir ditaja oleh Israel alaihi la'natullah. Israel je taja. Kerajaan Malaysia kutuk secara malu-malu. Nak kutuk ke tak? Hari pertama, hari kedua tak punya apa lagi. Bila Obama, Presiden Amerika Syarikat, kutuk rampasan kuasa, barulah bunyi kerajaan Malaysia. Baru bunyi. Kita Kelantan, alhamdulillah, kita buat setakat termampu. Kemarin dulu kita buat sidang dun khas, sidang dewek khas, panggil tutup wakil, mari bincang usul untuk nak mengutuk rampasan kuasa tentera di Mesir. Sebuah negeri yang kecil seperti Kelantan, di pentas dunia, Kelantan ini kecilnya, tetapi kita menunjukkan serius kita, menunjukkan prihatin kita. Kita buat sidang dun khas atas Nota Bantan kutuk rampasan kuasa di Mesir. Parlimen Malaysia lambat lagi nak buat lagu ni. Walaupun kata-kata apa jadi apa, sekurang-kurang suara bantahan kita hantar Nota Bantahan. Paling-paling kurang ni pasal kita jadi kerajaan Kelantan. Kalau kita mengetah seluruh Malaysia, amo yakin insya-Allah kita boleh buat sidang parlimen serta-merta insya-Allah. Tapi tak ada arah lah buat kita ni. Bui pitih 500 riyal. Telenggok dah. Bui pitih 500, lepas pilihan raya naik minyak, ambil semula pitih. Kau mana nak kena? Ni hilih buat kita ni. Tidak buat kita sini, buat lain. Buat kita ni mungkin menang belakang. Kota Baru ni menang belakang 4-0 Kota Baru kalau Jepur hak ni tempat-tempat hak bandar-bandar ni alhamdulillah lah kita menang. Hak kita duk kecek ni kita hak duk dah legok tu. Hak orang tanya puak-puak ni makan belakang puak ni. Orang tanya ke puak-puak
apa duk ngundi dacing lah. Rimau makan, cicak makan, boyo makan. Akhirnya orang tanya, helikopter tu menata apa? Hak terbang makan juga. Jadi puak ni je hak duk undi demo tu. Hak tu yang mari ke Dewan Dung mari dulu, dia kata gua mana ni lambang ni, dia tunjuk lambang Rabaah ni pak ni maksudnya Rabaah ni merujuk pada dataran Rabaah di mana dijadikan oleh penyokong Mursi untuk nak berkumpul, nak bantah kerajaan tentera. Lah ni lambang ni, lambang pak ni. Bukan bini pak lah, banyak sikit muslimah. Lah ni muslimah wakak lambang pak, alhamdulillah capek dah tak. Sikit-sikit dia nak terima dah. Lepas ni cabut semula boyak lagu. Tuan-tuan sekalian baik, ni Rabaah. Dia sebut dalam Dawadun, ketua pembangkang tu Kelantan menyebut lambang ini tujuannya nak jatuh kerajaan, kata dia. Jadi puak kita ada akad lambang ni semuanya nak jatuh kerajaan berapa. Dia reti ke tak ni kacau. Nah, ini merujuk kepada bantahan kepada rampasan tentera di Mesir. Tak ada kaitan dengan Malaysia. Wak mari sentimen politik kepartian tempatan masuk dalam Dewan tu. Padahlah jadi tu okey ahli ulu pandai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kan itulah noyaan. Mana boleh pergi nama kata kan? Lembek datang. Akhirnya kita tengok apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia terhadap isu di Mesir. Sekadar bantah, sekadar tu saja. Sepadahal kita boleh buat lebih daripada itu lagi. Kita boleh tutup kedutaan, kita boleh panggil kelik duta kita sebagai suatu bantahan yang serius terhadap rampasan kuasa di Mesir. Boleh 500 riyal naik minyak, tak ada khabar satu. Tuan-tuan baca daripada surah khabar bulan Februari tahun 2013 sebelum pilihan raya, bila diisytiharkan BRIM 3.2.0, Menteri sebut bantuan rakyat satu Malaysia kali kedua ini menelan belanja 3.3 bilion. Belanja untuk BRIM ni 3.3 bilion. Lepas saja pilihan raya naik minyak 20%. Tujuannya apa dia? Nak jimatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak 3 bilion. Tak ada apa satu, maknanya dia bui dulu, lepas pilihan raya ambil kelik. Jumlahnya sama. Bezanya BRIM 2.0 tidak semua boleh naik minyak, semua terasa berlaku. Kalau kita diberi pilihan di antara PT 500 ya hak BRIM dengan naik minyak ni, kita nak hak mana tuan sekali? Nah, dengan minyak kekal dengan harga biasa. Amo yakin kita nak minyak kekal. Sebab bila minyak naik, bukan setakat naik, minyak naik, sayur naik, tambah bah naik, roti canai pun naik. Roti canai naik, orang jual roti canai dia naik harga. Walaupun ada harga tak naik roti canai, tapi dia kecil saya roti canai. Tak ada apa satu. Dulu makan sebutir kenyang dah, lah ni 2 butir. Cerdik orang nak roti canai ni cerdik. Amun nak ayat kesan kenaikan minyak ni kepada semua. Walaupun orang kampung kata ustaz, saya tidak guna, saya bukan pengguna kereta, tak apa minyak naik. Tak apa makcik tak naik kereta, makcik naik basikal atau guna minyak, tak apa. Tapi makcik beli sayur bawa dengan lari. Beli telur bawa dengan lari. Beli beras bawa dengan lari. Benda-benda ni akan naik harga lepas ni. Naik harga sikit demi sikit naik harga. Tambah pah naik. Padahal naikkan harga minyak 20% dalam keadaan harga minyak dunia menurun, kita naikkan harga minyak. Bukan naik minyak, dia panggil kurangkan subsidi. Comel bahasa tu. Sebab tu kita kesal. Rakyat kita ni mudah ditipu dengan sikit semuanya. Boleh 500 riyal, boleh 200 ni. Padahal bila naik minyak, kesannya bukan terhadap minyak saja, semua benda bagai-bagai. Dalam situasi orang marah, dalam situasi orang tak kena dengan naik harga minyak, dalam situasi orang tak perhati kenaikan harga minyak, ada pula ustaz menulis dalam surah khabar, kenaikan harga barang ialah ketentuan Allah Ta'ala. Saya tegaskan, tak apalah dia sebut tu sebahagiannya betul, tetapi dalam situasinya salah. Dalam situasi yang salah, dia sebut bahawa
ada hadis yang menyatakan bahawa sahabat-sahabat mengadu pada Nabi SAW, harga barang naik. Sahabat mengadu pada Nabi, harga barang naik. Maka Nabi sebut Allah Ta'ala menentukan harga. Betul hadis ini tuan sekalian, tapi kena baca bersama dengan hadis-hadis yang lain. Hadis tak boleh baca soyah. Peruntukan ataupun ayat Al-Quran tak boleh dibaca satu, dia kena dibaca bersama dengan ayat yang lain, barulah menghasilkan hukum. Tak boleh kita baca sa', kita letak atas sa' pakai jolong, tak boleh. Di sana ada nasikh mansukh, di sana ada umum, ada khusus. Ada perkara umum, ada benda yang khusus, ada perkara nasikh, ada perkara mansukh. Ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan mandi wajib. Contohnya Nabi sebut tentang mandi wajib, bahawa mandi wajib ini hendaklah di seseorang itu mandi. Sebagai contoh, bila belaga di antara tulang dia, di antara 4 anggota dia, kaki-kaki dia, tangan, contoh. Artinya mandi ini sehingga berlaku hubungan. Kalau tak berlaku hubungan tu, mandi ini dalam hadis Nabi sebut mandi hendaklah seseorang itu mandi wajib bila dia melihat air, bila dia tengok air. Artinya bila berlaku hubungan dan seseorang itu mengeluarkan air mani dia kena mandi. Tetapi adakah sehingga keluar air baru boleh mandi, baru kena mandi? Dalam hadis yang lain Nabi sebut pula berlaku persetubuhan itu kena mandi Islam. Kalau baca sah hadis, artinya akan menghasilkan hukum yang tak tepat. Ambil contoh ni, contoh. Demikian juga dalam harga tadi, harga betul Nabi sebut. Harga yang menentukan harga ialah Allah Subhanahu wa taala, betul. Tetapi tuan-tuan sekalian, Nabi melarang peniaga-peniaga melakukan ihtikar. Gapo dia ihtikar? Susu bagai sehingga barang naik harga. Nabi tak bagi. Nabi melarang peniaga-peniaga ini melakukan monopoli barang. Dia seorang dah boleh jual barang sehingga barang naik harga. Ada peniaga yang dia susu barang, bila barang naik harga baru dia jual. Nabi larang. Nabi melarang perkara-perkara ini. Bila perkara-perkara ini tidak dibuat oleh peniaga, harga naik secara semula jadi, itulah baru dinamakan ketentuan Allah Ta'ala. Tapi lala ni harga naik bukan secara semula jadi. Harga naik kerana tindakan kerajaan, turun subsidi, penaik harga minyak 20 sen. Kini harga naik. Kenapa nak naik? Bila hal ni berlaku, kita ada usaha, kita kena usaha, dan usaha ini yang kita kena highlight lala ni. Bukan nak royak bahawa ketentuan harga ni ketentuan Allah Ta'ala. Jangan. Walaupun betul tapi tak kenal dengan masa dia. Kita gerepok basikal kita hilang, motor kita hilang ke polis kata kena sabarlah pakcik, ketentuan Allah Ta'ala. Betul kena sabar, tapi alikmu kena siasat. Betul tak dah kan? Polis tersebut betul dah, pakcik kena sabar ni ketentuan Allah. Balik mai ajak doa banyak, betul, tapi alikmu tak layak kacak lagu ni, kena siasat. Alik kerajaan bila naik harga, bukan sikap kerajaan yang sebut bahawa rakyat kena sabar ketentuan Allah Ta'ala. Kerajaan kena lakukan sesuatu, apa dia? Banyak kerajaan boleh buat. Tarik subsidi 3 bilion. Sebab apa? Kerajaan boleh bagi 19 bilion subsidi kepada pembekal tenaga bebas yang dinamakan sebagai IPP, yang dimonopoli oleh syarikat-syarikat swasta. Syarikat swasta ni dia jana tenaga elektrik, dia jual pada TMB. Nak jana tenaga elektrik, dia kena guna gas. Mereka beli gas dari Petronas jual gas pada mereka dengan harga yang murah, menyebabkan Petronas rugi setahun 19 bilion. Itu bukan dinamakan kerugian, itu dinamakan subsidi kepada pembekal tenaga bebas. Berapa? 19 bilion. Antara lain siapa? Beberapa orang yang daripada bukan Melayu, hak Melayu pun ada. Tak ada sekalian, ini pembekal tenaga bebas berapa 19 bilion. Hak ni tarik ke tak tarik? Tak tarik. Bila sebut tentang subsidi, yang ditariklah subsidi kepada rakyat. Bapa kerajaan tak bertindak pada hal ni, bapa? Nampak tuan-tuan sekalian? Ini bendanya. Sebab tu bila kita sebut tentang isu-isu seperti ini, para ulama hendaklah bercakap dengan situasi dan konteks yang sebenar. Jangan duk kecek ambil hadis yang betul tapi digunakan kepada konteks yang salah. Tak boleh kita serah segala-galanya pada takdir Allah Ta'ala. Bapa ni berlaku takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapa ni berlaku takdir Allah Ta'ala. Maryam
ibu Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengandung tanpa suami. Dia lari daripada kaum dia sampai di tengah jalan, dia berasa terorok dah. Apa dia sebut? Ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya sekiranya aku mati sebelum ini. Kata dia, baiklah kalau aku mati, kata dia. Sebab apa? Kalau aku mati, aku tak menanggung malu seperti ini. Malu dia mengandung tak ada tok lelaki. Maryam ni mengandung tak ada tok lelaki. Orang pelik. Mana suami Maryam dia mengandung? Lah ni tak pelik dah gambar sebab Maryam ni. Nah, tak ada tok lelaki tapi jantai ada. Maryam mengandung tak apa hubungan, dia mengandung tak apa suami. Bila dia mengandung tak apa suami, maka orang hina dia, orang keji macam-macam, dia malu, dia lari keluar daripada kampung dia, sorak-sorak dia. Lalu apa kata dia? Ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah baiknya sekiranya aku mati sebelum ini. Apa kata Allah? Allah tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Tiba-tiba dia mendengar satu suara mana yang menyebut Allah tahzani, jangan kau bimbang wahai Maryam, Allah Ta'ala akan jadikan kepada kamu jalan untuk kamu keluar. Apa dia? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, hendaklah kamu goyangkan pokok kurma ini, mengkocok pokok kurma ini, akan jatuh daripada pokok kurma itu kurma ambil dan kau makan kurma itu. Tuan-tuan, seorang wanita mengandung, syarat mengandung, sakit nak lahirkan anak. Nak lahirkan anak ni sakit. Apa kudrat wanita ini nak kocok pokok kurma? Jatuh dah pokok kurma ni tak jatuh. Kita orang jatuh acut lagi kocok pokok kurma putih ni hati terang kocok. Tak jatuh. Tapi Allah telah perintahkan, wahai Maryam, kamu kocok pokok kurma ini. Bila dia kocok, jatuh buah kurma, dia makan buah kurma ini, bagi kekuatan kepadanya untuk melahirkan anak. Tuan-tuan sekalian, ini usaha. Allah telah perintahkan Maryam, usaha kocok pokok kurma, hak jatuh tu ialah aku. Sebab tu orang sebut bahawa di antara kekuatan orang tina nak lahirkan anak, dia kena makan buah kurma. Hak mudah-mudah tak ada masalah. Hak mudah kadang-kadang duduk atas siapa kat kecemasan beranak selalu duduk situ. Siapa kecemasan tu duduk atas troli, duduk heret beranak dah situ. Ada jenis mudah kriuk malu tegak wayak ke doktor lo malunya ambo doktor dak kan beranak depan orang atas troli. Doktor kata tak apa mak cik, tahun lepas ada seorang tu beranak pintu pagar beranak. Dia katakan hak tahun lepas tu saya dah lah doktor. Jadi beranak dah. Allah. Hak mudah-mudah. Jadi apa ya? Maka buah kurma ini di antara para yang disebut oleh ahli-ahli perubatan. Wallahu a'lam. Tapi nak cerita teruskan, tak boleh kita serah bertakdir saja. Sikit-sikit takdir. Saya tahu bahawa mungkin hak jenulis ni dia mungkin maksudkan dengan konteks yang benar lain, wallahu a'lam. Tetapi meletakkan tajuk yang dia sebut kemudiannya dimanipulasi oleh akhbar. Serahlah tu, terserah pada dia lah. Tapi kefahaman tentang artikel ini boleh menyebabkan kefahaman yang salah. Mari pula menteri, kemarin seorang menteri waktu beg pula kenyataan bahawa dia cadangkan rakyat ni guna minyak jangan lebih daripada 160 riyal sebulan. 160 riyal boleh. Kata Allahu Akbar, mudah jadi menteri kalau setara tu. Cadang pada rakyat jangan guna minyak lebih 160 riyal boleh. Allah, staki pun berapa staki ni kalau kereta biasa 70 80 dah tak tahu ke bubuh 2 kali just boleh. Kau dah nak suruh bubuh minyak masuk ke pasir dah tu, jangan guna lebih 160 riyal boleh. Jadi kalau setara tu kita boleh jadi menteri. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala. Baik, balik pada cerita kita. Maka Nabi SAW hantar Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Dah orang tak bagi dia masuk, Nabi hantar Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu berunding dengan orang-orang Quraisy. Berunding 3 hari tak balik. Berunding pergi atas 3 hari tak kelik-kelik. Dah daripada Hudaibiyah ke Mekah 22 km.
atas Sayyidina Osman, tunggu 3 hari tak balik, sehingga tersebar berita bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh. Mati dah Osman ni, mati dah. Pakat sebar berita bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh, pakat update Facebook lah kata-kata. Kalau Facebook ada masa tu kan, Osman telah dibunuh, maka Nabi kira sahabat dia tak ada cara lain, kita kena bangkit untuk menuntut bela di atas kematian Osman. Sehingga mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah ini dinamakan sebagai bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan di mana mereka berbai'ah, orang jatuh letak tangan atas tangan Nabi. Si perempuan dikatakan bahawa mereka diminta akad tangan saja. Bai'ah macam mana? Mereka akan menyerang kota Mekah dan mereka akan hidup mati bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji bai'ah ini di dalam Al-Quran. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Mereka yang berbai'ah kepada kamu wahai Muhammad, mereka telah berbai'ah kepada Allah Ta'ala, tangan Allah di atas tangan mereka, yakni keredaan Allah, kuasa Allah berada di atas tangan mereka, yakni keredaan Allah berada bersama-sama dengan mereka, hidup mati mereka bersama dengan Nabi SAW. Nak pergi perelak-elak dah, nak pergi serang Mekah, tiba-tiba baliklah Sayyidina Osman bin Affan. Osman balik, orang tanya berapa lama? 3 hari. Dia kata dah pula-pula kelik dekat jalan Boring, tengok lacing kau boleh dah. Rupa-rupa pekak lagi ada contohnya. Ada pula-pula kelik Mekah kan, duduk 3 hari jalan Boring, tengok, nanya khabar penggal lepas undi kat mana. Kau ada kan? Maka Sayyidina Osman ambil kesempatan menyebabkan dia lama nak balik semula ke Hudaibiyah, sehingga tersebar berita dia telah dibunuh, sedangkan tidak balik semula Sayyidina Osman bin Affan. Maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Nabi SAW merintahkan salin ditulis, Quraisy hantar wakil mereka namanya Suhaib, dihantar wakil mereka yang namanya Suhaib untuk menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Berjanji situ tak jadi masuk Mekah, tak jadi masuk Mekah pada tahun tersebut. Apa dia di antara kandungan perjanjiannya? Yang pertama, Ar-Rasul yarji' min 'ami fala yadkhul Makkah, wa idza kana 'amul qabil dakhalaha al-muslimuna fa aqamu biha salasan ma'ahum silahur rakib. Yang pertama, tahun ni Muhammad kena balik, tak boleh masuk tahun ni, tak boleh masuk. Nak mari masuk, mari tahun depan baru boleh masuk. Dan bila tahun depan, mari orang-orang Islam datang ke Mekah, jangan bawa senjata melainkan pedang sebilah dah. Bawa pedang sebilah tu pun kena letak dalam sarung, maknanya tanda bahawa tidak mari nak perang. Yang kedua, hendaklah di antara dua belah pihak, di antara muslimin dan musyrikin Quraisy ini, tidak berlaku peperangan selama 10 tahun. Berjanji tidak menyerang, saling serang menyerang selama 10 tahun, aman damai. Buat perjanjian gencatan senjata 10 tahun. Yang ketiga, man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahdi dakhala fihi, wa man ahabba an yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdam dakhala fihi. Siapa yang duduk bersama dengan Muhammad, hendaklah duduk bersama Muhammad. Siapa yang duduk bersama dengan Quraisy, bersama dengan Quraisy. Maksudnya kabilah-kabilah yang ada sekitar Mekah Madinah. Dia banyak lagi kabilah yang ada. Hak mana duduk dengan Nabi, gini duduk alik Nabi. Maka banyak kabilah-kabilah yang tidak Islam dari sudut agamanya, mereka berada bersama dengan Nabi, nak duduk alik Nabi. Kabilah yang tidak Islam, agamanya masih belum Islam, tak masuk Islam lagi, tapi isytihar bahawa mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata mana Nabi pergi baik dengan orang kafir. Dah. Nabi jalikan hubungan dengan orang-orang yang kafir yang tidak memahami Islam. Ini di antara kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang keempat, siapa yang pergi masuk Islam, man atta Muhammadan min Quraisy min ghairi izni walihi radda alaihim, wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammadin lam yarud alaihi. Siapa yang lari daripada orang-orang Quraisy yang melarikan diri pergi jumpa Nabi di Madinah, Nabi kena hantar balik semula ke Mekah. Siapa yang jumpa dengan orang-orang Quraisy yang lari daripada Nabi, murtad daripada Islam, balik ke Mekah, orang-orang Quraisy tak payah hantar semula ke Madinah. Ini perjanjian dia. Nampak berat sebelah, tetapi akhirnya memberi kelebihan kepada Islam. Beri kelebihan kepada Islam.
orang yang murtad daripada Islam lari ke Mekah, Nabi tak ambil balik, sebab kalau hari sebelah ke Madinah pun jadi munafik juga, tak ada pasal. Manakala orang-orang Islam yang di Mekah yang lari jumpa Nabi di Madinah, Nabi hantar balik semula ke Mekah, mereka duduk di Mekah, mereka tidak keluar daripada Islam, mereka ajak orang lain pula masuk Islam. Ini hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita ujian, Tuhan bagi kita ujian, adalah hikmah di sebalik ujian yang kita tak nampak. Orang tanya saya, Ustaz, di Mesir sekarang ini bila gerakan Islam Ikhwan Muslimin diharamkan, apa pengakhirannya? Tuan-tuan jangan bimbang, tuan sekalian. Alih kita doa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah sampai masanya Islam di Mesir akan bangkit semula. Bangkit semula. Allah Ta'ala pernah buat di Mesir. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dibuang dalam telaga, orang ambil dia, orang lari ke Mesir. Dia jadi hamba kepada seorang menteri Mesir. Dia masuk dalam penjara kerana kesalahan yang tak dia lakukan, yang dia tidak pernah lakukan. Akhirnya keluar daripada penjara, dia jadi Perdana Menteri Mesir. Tuan boleh buat. Tuan pernah buat di Mesir. Nabi Musa yang sepatutnya disembelih oleh Fir'aun, Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya dalam sungai. Mak hanyut anak dalam sungai. Apa perasaan si ibu tengok anak kecil baru dilahirkan, tapi bimbang takut kena sembelih oleh Fir'aun, letak dalam kotak kayu molek-molek, beranyut dalam sungai dengan penuh tawakalnya, dengan penuh harapannya, tak tahu pergi ke mana anak dia ni. Tiba-tiba dia hanyutkan dalam sungai. Apa yang Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala alirkan sungai ini, kotak yang bawa bayi ini masuk dalam istana Fir'aun. Fir'aun ambil, tengok nak bunuh, lah isteri dia sekat pula. Hak ni seorang ni tolong lepas lah, hak lain pun nak bunuh lah. Fir'aun kenal mata sepik lagu ni, hidung lagu ni, ni anak Bani Israel nak bunuh. Isteri dia kata, qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana. Wahai suamiku, jangan kau bunuh anak ni, hak lain pun nak bunuh, hak ni seorang jangan. Fir'aun kata apalah, boleh lah. Sebab tu orang ni debel-debel pun kadang-kadang dengan bini dia patah ni. Habis lagi katak meja kedai kopi. Fir'aun bila isterinya minta, tak apalah lah, dia pegang anak ini. Akhirnya anak ini menjadi nabi yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Allahu Akbar, maha suci Allah Ta'ala. Sebab tu di Mesir apa berlaku lepas ni wallahu alam, kita tak tahu. Serah kepada Allah Ta'ala. Allah telah takdirkan di Mesir inilah tumbuhnya gerakan Islam. InsyaAllah di Mesir ini gerakan Islam tidak akan mati, insyaAllah. Dalam kehidupan kita gitu juga. Hidup kita ni Tuhan beri ujian macam-macam. Tuhan beri ujian kat tu, Tuhan beri ujian kat ni. Kadang-kadang sebahagian daripada ujian itu Allah Ta'ala nak matangkan kita. Tuhan nak suruh kita belajar, Tuhan nak suruh kita sabar, Tuhan nak suruh kita terima, dan kita belajar satu benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Akhirnya dengan izin Allah, ujian itu yang menyebabkan kita menikmati kesenangan pada hari ini. Tak itu tak kena. Ini di antara hikmah dalam kehidupan yang diajar dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan kesan daripada perjanjian Hudaibiyah ini, Nabi akhirnya bebas menyebarkan dakwah Islam, tersebar kepada kerajaan-kerajaan di sekitar Mekah, di sekitar Madinah. Sebab apa? Sebab tak mikir nak pergi dah. Dan sehinggalah beberapa tahun kemudiannya Nabi berjaya mengerjakan haji semula di Mekah, dan berlakulah peristiwa pembukaan kota Mekah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.